Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Pada malam perjumpaan kita sebagai biasalah, kita hendak tengok sedikit iaitu sambungan pengajian kita daripada kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 tu, Thaniyah Al-Thanawiyah. Kita baca mari sampai kepada mata pelajaran yang ke-13. Ad-Darsu Al-Thalithu Ashar, iaitu mata pelajaran yang ke-13. Setelah daripada mata pelajaran yang ke-12 tu, Almaniyah, kita telah bercakap dan telah berinya huraian mengikut apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita di dalam kitab Muqarrar di sini. InsyaAllah pada malam ini kita hendak nak tengok sikit asbabu qiyami almaniyah, sebab-sebab jadi golongan almaniyah ni dia boleh nak benguh dan bakit kepala mereka, cara fikiran mereka dan dasar mereka, apakah sebab-sebab dan tujuan-tujuan asasilah. Jadi timbul tu macam mana? Kita kenal dah tuai dia tu gapo, cara mikir dia macam mana. Malam ini kita nak mari tengok sebab gapo mereka boleh mikir seumpama ini, sebab gapo mereka itu boleh mengeluarkan akan ini teori cara mikir dan gelombang pahami mereka itu panggil tayarat al-fikri dalam bahasa Arab ke. Makna gelombang cara mikir tu sebab gapo. Kok mana boleh
almaniyah ni dia usaha juga nak akaknya cara mikir mereka, faham mereka, dasar mereka, dan mereka ini kemukakan perkara tersebut itu di atas muka bumi ini kepada manusia. Bagaimana? Dia kata asbabu qiyamil almaniyah. Qamatil almaniyatu awwala man qamat fi Uruba wa dhalika li asbabin adidatin minha. Dia kata terdirinya Almaniyah ni ia terdiri awal-awal sekali di atas perkara yang berdiri dia tadi itu, makna berjejak, berdasar di negeri Uruba, negeri putih, puak-puak barat tu lah. Awak apakah boleh timbul sini, tarik ke gapo kita kena tahu juga. Apa nama orang panggil kata sebab-sebab yang boleh nak berlakukan cara mikir umpama ni kepada puak-puak dia. Ya berlaku ni, ya suasana ni salah satu daripada sebab yang kita kena kaji. Kata kenapa kau boleh tubik cara mikir ni di sini. Dan kita kena kaji juga orang awak tubik tadi itu, dia tadi itu jumpa dengan gapo ratik. Daripada asbab-asbab, daripada muqaddimah, daripada tarikan-tarikan, kita kena tahu. Supaya kita nak menurunkan cara mikir kita wislarah molek, jadi betul molek kena dengan hakikat mereka itu fikir, kita kena baca. Kena baca suasana, kena bacanya perasaan, kena bacanya keadaan dan sebagainya. Bukan kita duk ukur kata orang zaman dulu boleh berkahwin umur 9 tahun, kita kata tak makul. Tak boleh nak jadi orang pada zaman sekarang. Tak, kita kena baca lagu lain tu. Orang 9 tahun pada masa dulu tu setara mana tubuh badan dia, perasaan dia, lagu mana kena kaji tengok. Jangan kita buat ukur perkara yang kita tak tahu suasana, keadaan dan tarik ke, salah kita. Juga buat kumpulan Almaniyun tadi itu sekular lah, sekularism tu. Dia ini sekularism, dia itu awal-awal sekali dia bangunkan mabadi dia, dasar dia di negeri Urubah. Negeri orang putih, bukan timur di negeri Jaziratil Arab, timur di negeri orang Arab ke, ataupun timur di tanah apa nama orang panggil kata Asia kita kan sebagainya, bukan. Ya timur di negeri barat. Wa dzalika li asbabin adidatin. Di makian itu perkara tu ada beberapa asbab yang berbagai-bagai. Ada asbab-asbab dia. Sini kita kena kaji tahu sungguh. Supaya kita ni jadi orang yang bersaqafah, orang bertamadun, orang yang ada ilmu pengetahuan di sekelilingi hidupan kita. Ini makna kata kita nak mengetahuikan satu perkara, kita kena tahu lagu ni. Barulah kita tak jadi kelang kabut di dalam masalah faham. Terkadang pahaman seseorang itu nipih. Sebab apa? Sebab ia tak tahu, sebab ia nak tahu, muqaddimah ia nak tahu tu tak tahu. Susun ni cara nak hasilkan ilmu pengetahuan untuk nak binakan diri dia jadi gagah, jadi kukuh, tak ada situ. Dengan sebab itu kita duk mengaji kitab muqarrar, hak sanawi, anak cucu kita duk mengaji belajar ni salah satu daripada jalan, salah satu daripada buku dan kitab yang dikemukakan oleh asatizah kita, guru kita kepada umat masyarakat ni untuk nak binakan kemajuan, nak binakan keceridikan dan menambahkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam, khususnya tempatan. Dengan sebab itu kita kena tahu perkara-perkara ni supaya kita itu sempat sekali dengan mereka di dalam kejayaan kita nak binakan masyarakat hadap ke depan.
Kemudian dia nak sebut, marilah sebab-sebab nak jadikan Timur Almaniyah ni, puak-puak sekolah ni. Sekolah kalau kita nak kecek dengan cara kasar-kasar dan sekali lalu, apabila orang sebut sekolah ataupun Almaniyah, kita reti sekali lalu. Kata, mereka yang memisahkan agama daripada hidupan manusia. Itu khulasah. Khulasah duduk situ. Kesimpulan duduk situ. Tak ada di lain. Hak ni sebagai huraian, pendetailan, pentafsilan. Hak ni kita nak tambah lagi. Cuma kita faham, kepala modal faham kita, mereka yang ada cara memikir memperasingkan hidup manusia daripada agama. Seolah kata hidup harian manusia tak kena mengenal dengan agama. Bahkan agama adalah satu perkara yang nak memundurkan manusia. Itu cara mikir mereka. Itu cara mikir mereka. Benda ni berlaku di tempatan kita pun ada dah sekarang. Negeri Arab pernah. Negara putih tu tak kena berkecek ada sebab asal tempat dia dah. Cuma berkesan cara-cara mikir mereka daripada orang putih, orang barat tadi masuk di dalam negara-negara Arab dan pergi sekarang lah ni bukan sikit juga kepada negara-negara Melayu kita. Dia pergi belakang ni. Seolah kata dia tengok pada agama mundur. Agama susah. Agama payah nak duduk. Agama kita nak bawa dia tak sesuai dengan semasa dan tempat dan sebagainya. Ini cara mikir yang keluar tubik daripada ni sekular dan almani dan sebagainya. Ini kita kena faham jadi jelas. Kita kena faham reti. Tahu sungguh. Kata bagaimanakah mereka itu fikir. Terkadang kita ni tak sempat kita duduk rumah, duduk dalam ladai-ladai kita, kebun-kebun kita, duduk buat kerja untuk nak sarakan anak cucu kita, hasil amalan kita, harta benda kita, harta kita tu dengan cara yang halal untuk membantukan, menafkahkan anak cucu kita yang mengaji di bandar. Yang mengaji di bandar apa baik, yang mengaji di luar negara, mengaji dalam negara sendiri dan sebagainya. Tetapi afkar, cara mikir umpama ni duduk makan anak cucu kita, duduk masukkan di dalam cara mikir anak cucu kita, sedangkan kita itu sengkar kata apabila lagi ngaji selamatlah. Ada mereka musuh Islam ni, dia serahkan orang Islam setiap bucu. Sama ada dalam sekolah sendiri, dalam jamiah sendiri. Kita tengok kata orang ngaji ni berjuruh dalam bukan sekadar tu. Terkadang cara mikir dia tuju di cara mikir anak cucu kita tu nak punuh. Itu dia. Kita boleh tengok sungguh sahabat tu timurnya orang hak engkar Tuhan sekarang. Orang nak kritik Quran, orang tak percaya kepada hadis, orang tak beragama dalam arti kata nak pakai ajaran. Banyak sekarang. Boleh kita tengok. Ya sekadar kata kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah, aku nak hidup lagu mana ikut aku. Ajaran jangan bergaduh dengan hidup aku. Ini cara-cara mikir yang kita tadi itu terkadang tak terkhayal, terkadang tak tertelitah di dalam akal fikir kata adakah lagu tu. Sebenarnya pernah benar. Sebenarnya pernah benar. Kita tak tasawur, tak ada mikir, tak ada telitah, tak ada khayal apa benda-benda tu. Tetapi ya gira. Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil penting di sini. Jangan buat mudah dengan cara mikir yang punahkan seseorang Muslim. Fikir ni dia punah sungguh. Dengan sebab apa? Faham salah. Dan ini madah ni, ini madah yang kita belajar ni daripada apa alim ulama kita tulis ni, pedah klik kepada diri kita, klik pada keluarga, klik pada peribadi, klik kepada umat masyarakat dan negara dan sebagainya, utama klik pada umat Islam itu besar sangat. Sebab tu kita tak boleh nak buat belakangi terhadap perkara-perkara yang tersebut ini. Jadi tak panjangkan masa, sebab tu ya ada banyak. Sebab puak ni boleh nak akaknya cara mikir dia ni. Sebabnya ulama kita nak sebut di sini 4 sebab semua.
Ada empat sebab. Tetapi dia bagi dua pembahagian. Pembahagian mula-mula ada 4 sebab, dan pembahagian yang kedua tadi itu ada 9 sebab semua. Ada 9 sebab. Lagi kita akan mengaji satu persatu dengan satu persatu. Biiznillahi ta'ala, supaya kita itu boleh jaga diri kita dulu mula-mula. Kita duduk faham dulu, kena dah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagakan diri kita daripada api neraka. Makna kata kita tak minum arak, tak buat benda yang haram, tak buatnya perkara yang jadi rangkaian dalam agama, tak menyungutu akan Allah Subhanahu wa taala dalam arti buat syirik dengan Tuhan dan sebagainya. Kita faham sekadar tu pada ilmu kita, kita mengaji belajar daripada alim ulama kita, okey dah, tak ada masalah dah. Tapi gelombang cara fahami baru-baru tadi itu yang masuk di dalam akal fikiran umat Islam, terutama sekarang lah ni masa moden. Boleh tengok dalam TV, boleh tengok dia dalam komputer, boleh tengok dalam telefon, melalui internet melalui kalau bahasa siapa panggil candau tiam. Kalau bahasa kita ni apa yang kata apa? Makna kata kamera yang daripada luar tadi itu suluh masuk dalam negara kita, boleh kita buka berbagai-bagai konat. Kalau bahasa siapa panggil cong. Boleh berbagai-bagai TV ni, luar ni. Terutama orang yang tak faham, orang yang boleh faham bahasa orang putih pula satu lagi. Faham bahasa orang putih ni ramai di kalangan orang Malaysia kita hak faham bahasa orang putih dan sebagainya. Terkadang kita tak tahu cara memikir syarah mereka itu syarah ke syarah. Kita dengar rasa kata sedap dengan apa yang dipikir, apa yang dikemuka, apa yang dibetulkan ke takhrij oleh mereka. Terkadang kita tak tahu jalan mereka itu kena kepada almaniyah. Nyanyi kita. Ni perkara yang penting sebagai kita umat Islam ni kena ambil tahulah sini. Dia kata awalan, mula-mula sekali, jadi sebab mereka itu nak akaknya cara mikir ni at-tughyanul kanasi. Makna kata kezaliman, tindasan daripada gereja. Dia puak-puak Eropah ni ataupun puak-puak barat ni di negeri mereka ni kebanyakan pada kurun zaman, mana pada zaman dulu tadi itu puak-puak dia ni duduk bawah kata agama apa? Agama Nasrani. Agama Nasrani an-munharifah, yang ubah daripada hak asal. Bukan hak Nabi Isa AS bawa datang, bahkan yang ditambah, yang dibeki, yang huraikan oleh tokoh-tokoh agama mereka daripada baba-baba mereka. Asal kalimah baba ni daripada orang yang jadi padri di dalam di dalam gereja-gereja dan sebagainya. Tu kalimah asal baba ni asal mari situ. Nampak tu tak? Tapi istilahat tepat kita ni, adab tepat kita ni, baba kena pada tok guru, hak tu lain lah buku. Hak tu masalah lain. Tetapi kita nak cakap kata di negeri Eropah sana tadi itu, puak-puak ni makna kata puak rijaluddin. Makna kata puak-puak tok guru mereka dinamakan panggil baba-baba. Maka di dalam kanisah tadi, di dalam gereja tadi itu, dia ada puak-puak baba-baba ni lah yang diuruhkan hidup manusia sehingga menidaskan manusia itu ataupun menzalim terhadap manusia itu, berbagai-bagai kezaliman. Lagi kita akan tengok. Kata dia zalim macam mana sehingga orang kita ni apabila kena zalim, dia tak nak duduk juga. Pokok kayu lagi, kalau orang dah tepuh dia sama dia akan menjadikan di dalam diri dia itu satu getah, satu perkara yang apabila manusia itu gestuh akan jadi bisa, jadi jadi bahaya bagi kulit manusia. Itu pokok kayu. Cuba kita perhati, orang panggil alam zurrah, mana kata alai sakut paut dengan pokok kayu dan sebagainya daripada makhluk-makhluk Tuhan ni.
Apabila orang duk tepuh dia, duk menyakiti dia, asal dia tak ada gapo. Akan tetapi dengan kelajak-kelajak, dia akan mengadakan dengan tabiat dia hak Tuhan wi kepada dia tadi itu, dia akan menjadikan getah dia tu bahaya bagi manusia. Kulit pokok kayu itu bahaya bagi kulit manusia dan isi manusia dan tulang manusia dan sebagainya. Dengan sebab manusia duk menyakiti dia. Gitu. Sehingga pokok kayu tu gitu tabiat hak Tuhan berikan kepada dia. Apatah lagi manusia. Manusia apabila duk kena zalim ke orang, duk kena zalim ke orang, dia berasa nak benguh naik. Di sini satu sebab. Di sini satu sebab. Asalnya mana puak-puak gereja ini menzalimikan orang-orang putih. Kecik mudah-mudah gitu. Mana orang putih ni dikena zalimi oleh gereja-gereja, padri-padri, baba-baba mereka. Tu nak kita faham. Dia kata anwa'ut tughyan, dan bahagian-bahagian kezaliman dan bahagian-bahagian penindasan ni, tindasan ni, gapo kata? Yang pertama, at-tughyanul aqadi. Mana kata kezaliman pegangi. Jadi seolah kata pegangi yang di-ikhtirak mari, yang direngka naik mari oleh baba-baba, padri-padri yang ada di dalam gereja tadi itu tak sesuai, tak sepada dengan kuasa manusia dan perasaan manusia. Jadi susah. Pasal dia dah je bukan hukum tu. Hukum daripada kepala cara mikir seseorang, mari nak menjadikan orang tadi itu duduk bawah retahan dia. Seolah kata menjadikan cara mikir manusia itu sebagai hakim hukum di atas orang lain. Ya tak boleh. Sebab tu agama Islam kita ni adalah agama yang nak menghambakan hamba tadi kepada Tuhan. Nak menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Adapun mereka ini nak tindakkan manusia supaya nak abdikan sesama makhluk dan manusia. Ini jadi tempat yang jadi susah manusia apabila nak duduk. Hingga dalam pegangi tadi itu ada kezaliman, ada tindasan di dalam itu. Sekadar benar pegang dalam ni susah. Jadi ada zalim pegangi. Pegangi lagu mana? Tengok. Dia kata fal kanisatu taghat wa tajabbarat. Jadi gereja tadi itu jadi taghat. Taghat ni mana melampaui batas. Melakukan kezaliman. Jadi kelajak. Jadi kelajak manusia kita ni kalulah hak tak molek ni mallahu bihi alim, dia tak mikir dah kata orang nak jadi lagu mana, nak susah macam mana. Tu dia tak nak mikir. Asalkan dia boleh, asalkan dia dapat, asal kata dia itu seni, orang lain nak jadi lagu mana, ikut dia. Tu manusia. Kalau tak molek suruh jadi gitu. Sebab tu dia gunakan manusia, gunakan orang seperti binatang. Ni manusia. Maka tidak ada dalam agama yang mana-mana nak membangkitkan keadilan di antara satu sama lain di kalangan manusia nak lebih pada Islam, tak ada. Mereka itu sendiri pun iktiraf. Puak-puak ni pun mengaku, akan tetapi nak terima tak boleh. Kenapa? Kerana mereka ada kepentingan diri yang tertentu. Orang panggil maslahah yang tertentu. Tak lain tak bukan ya perkara ni. Perkara yang kita boleh hak ulama kita duk royak tadi. Jadi timur daripada gereja tadi itu menzalimi dan melakukan sifat melampau, dan mereka itu tajabbarat. Tajabbarat ni mana? Tekeh. Tindak ke manusia, memaksakan manusia. Fa asbahat tafarrada 'ala an-nas al-aqaid al-batilah allati la tattafiqu ma'a naqlin wala aqlin. Sehingga jadi lagu mana? Jadi dia tadi itu melampaui batas, melakukan kezaliman dan menidaskan manusia
sehingga mereka itu memfardukan, mana mewajibkan di atas kepala-kepala manusia akan pegangan-pegangan yang batil, yang tidak yang tidak selaras, yang tidak sepakat dengan wahyu. Mana kata wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala asal, sebab dia sendiri pun dasar kata dia ni agama samawi juga puak-puak ni pun. Tetapi akidah pegangan dia, cara memikir dia hak dalil tadi itu, ikatan iman dia tak selaras, tidak muafaqah dengan wahyu Tuhan dan juga tidak dengan akal fikiran manusia. Tak dua-dua. Gapo hak dia nak royak kepada kita, lagi kita tengok pegangan dia macam mana. Nak royak kata gereja-gereja ni yang ada di dalam itu, padri-padri dan baba-baba ni buat tubik cara mikir untuk nawi manusia itu pegang. Supaya gapo nawi manusia itu pegang? Supaya apabila manusia pegang dengan dasar yang diletakkan oleh mereka, mereka akan boleh guna manusia ini sebagai bahan bagi dia, sebagai alat senjata bagi dia untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang tertentu bagi mereka. Sungguh orang kita apabila jadinya punah cara memikir, dia akan buatkan gapo pun hak dia manusia hak biasa, manusia hak ada cara memikir yang waras, tak boleh nak buat. Seperti orang yang salah memikir, yang diroyakkan, yang diasuhkan, yang ditarbiahkan oleh guru-guru mereka ini dalam agama as-sabaiyah, sehingga sanggup nak pukulkan belakang dia, sanggup nak melukakan kepala anak-anak dia hari Ashura, hari 10 daripada bulan Muharram. Itu hak kita boleh tengok dalam agama as-sabaiyah. Dalam agama sabaiyah. Kenapa mereka itu boleh buat umpama tu? Kita orang Sunni, orang yang beragama di atas dasar Alkitab dan Sunnah, mengikut ulama Rabbani, juga kita tawak kerja lagu tu. Mengseksakan diri, melukakan diri, sehingga anak hak aluh ni, hak kecil ni, tak ada salah gapo-gapo pun, dosa pun tak ada lagi. Dia sanggup nak ambil pisau, pakoh. Membelahkan dai tadi itu kerana nak membersihkan apa pegangan dia. Kenapa boleh buat lagu tu? Kerana pegangan yang batil lah, yang masuk jelira sera di dalam cara memikir. Juga hak ni mereka yang dengarnya daripada baba-baba dan padri-padri yang ada dalam gereja-gereja tadi itu, nak kanan ke boleh, nak kiri pun boleh, ikut ke mana, itu tabiat manusia. Sebab itulah afkarul munharifah ataupun aqaidil batilah, hak ning lah yang nak memunahkan cara mikir dan memunahkan matlamat hidup. Hak Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu dia. Orang kita ni kalau faham salah, hak dok baik molek-molek ni pecah, hak dok kasih sayang molek-molek ni dia tinggal. Sebab apa? Faham yang salah itu masuk. Faham yang salah ni daripada mana? Daripada orang yang tertentu, yang adanya maslahah, adanya kepentingan diri yang tertentu, dia akan memproseskan Tuhan wili dahmah kepada dia, orang jadi nak pakai, nak turut, dan berbagai-bagai cara putar belik mereka, huraian mereka dan sebagainya. Sehingga manusia itu tertarik dengan huraian, dengan pahaman dan sebagainya yang mereka itu bawa datang lagi. Ini adalah bahaya bagi manusia dengan cara seluruhnya, bukan sekadar umat Islam dengan cara khusus. Mereka itu tuju ke hak mula-mula sekali kepada puak-puak orang Islam ni lah, supaya nak telucuk daripada agama yang sebenar. Hak tu maksud kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka itu serangkan kita. Serang hak mula sekali bukan sekadar dengan alat senjata, bahkan dia serangkan dengan cara mikir yang salah supaya kita itu terkeluar tubik daripada agama kita hak asal. Tapi alhamdulillah Allah Taala kata in istata'u, kalaulah mereka itu kuasa sungguh. Kalau kita kenal sungguh agama kita, kita sabar sungguh dengan ajaran kita,
Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tak ada rancangan mereka tak boleh nak buat gapo terhadap kita. Dan sebab itulah ilmu pengetahuan daripada Alkitab wa Sunnah, daripada syarahan ulama Rabbani, ulama yang berpegang dasar pada Alkitab wa Sunnah, dia sangat bahaya bagi dia. Sangat ada musuh besar bagi dia. Sebab itulah mereka ini dihalangkan, tak kira bangsa bahasa mana-mana pun, sampai ke sekarang ada lagi akan datang pun mereka akan tahu kata musuh hak besar sekali, iaitu mereka yang berpegang kepada dasar Alkitab was Sunnah di atas jalan ni yang dipahamkan di atas murah hak Tuhan, murah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hak ni hak asli. Hak ni hak asli yang jadi musuh mereka. Dengan sebab itu dia bawakan aqaid al-batilah, bawa pegangnya hak al-batil, bawa mari yang tak muafaqah dengan nakli, dengan wahyu dan dengan akal. Tetapi apa manusia itu, setengah daripada manusia itu boleh pakai kerana kethiqatan manusia tadi terhadap babo-babo, terhadap padri-padri yang ada dalam agama Nasrani. Ni agama Nasrani ni bukan agama lain yang silap faham pula, agama Nasrani. Sebab tu dalam agama Islam kita, sebagaimana kita tegah kata, tidak ada siapa pun dalam agama kita nak menjadikan diri dia itu sebagai padri, tak boleh. Semua manusia yang duduk dalam agama kita ni kena berdasar klik pada Alkitab was Sunnah. Jangan mukhalafah dengan hak tu. Ya tak serupa, kerana Alkitab was Sunnah ni di dalam Islam kita sebagai kitab al-muqaddasah yang tak siapa pun boleh nak mengubahkan dan hendak syarah gikut lain, tak boleh. Ya kitabul muhkam. Ada ulama Rabbani pula mari mensyarahkan, mari tarik balik fahaman manusia nak betul molek dengan dasar asal. Ini salah satu daripada anugerah rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, terhadap umat Islam dengan cara umumnya. Baik. Seperti gapo akidah al-batilah? Ni, kata sini tengok. Aqaid al-batilah iaitu ka aqaidil asya ar-rabbani. Nama tadi itu elok. Tetapi di dalam nama yang dia letak elok tadi ada istilahat yang batilah. Lagu ni lah kebatilan. Kalau kita tengok pada panggilan, tengok pada panggilan nampak hebat, nampak kita tertarik dengannya. Akan tetapi di dalam itu ada kebatilan-kebatilan yang menyinggahkan dengan wahyu Tuhan dan menyinggahkan dengan fikiran. Tapi kita tak ada, nak buat kan? Jadi mangsa. Nyanyi juga orang tak ada ni, orang tak ada nak kira. Tak ada nak kira tapi mulut pandai. Kita jangan jadi seperti orang tua tani kata, bodoh tak boleh nak hajar, cidik tak boleh nak tupeh. Jangan jadi gitu. Orang tua tani yang kata, bodoh tak boleh nak hajar, cidik tak boleh nak tupeh. Rugi dunia dan akhirat lagu tu. Rugi dunia dan akhirat. Jadi mati jadi baja tanah orang lagu tu. Nampak tu tak? Ini tak boleh lagu ni. Gapakah al-aqidatil asya ar-rabbani? Apakah dia? Ini kita kena faham mula. Perkara yang kita kena faham di sini, makna pegangi makan ni hak pesing bangsa kepada ketuhanan. Makanan bangsa kepada ketuhanan. Soalah tu Maidatur Rahman. Ya sakut paut dengan ayat dalam surah Al-Maidah tu lah. Asal puak-puak dia tu minta daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam supaya nak makan daripada hidangan langit. Ya sakut paut. Sakut paut Tuhan kita ni, mana kata sakut paut, ya sakut paut. Sebab tu dia bangsa pada Rabbani, ketuhanan. Apakah asya ar-Rabbani? Sebagaimana tersebutlah di dalam kitab dirasat fil adyan al-yahudiyah wan nasraniyah bagi Dr. Sa'd al-Khalaf. Dan banyak lagi di kalangan ulama-ulama kita, ulama Islam kita yang berikan pengertian dan huraian kajian tentang masalah pegangan-pegangan orang Nasrani lah yang tak berselarah betul dengan wahyu Allah Ta'ala dan akal fikiran manusia.
Dia kata di dalam itu kitab, kita rajuklah pada halaman 270. Saya pun tengok dengan dengan cara yang dengan kita tengok dengan mata kita di sana. Mana kan? Dia kata ini dengan cara tasarruf. Saya nakalkan dengan cara khulasah, bukan sebuah satu kalimah ke satu kalimah lah. Mana kita nakal dengan cara ibarat hak kita buat mari. Salah kata kita faham daripada maksud yang dihuraikan oleh asatizah dan doktor-doktor kita ni. Doktor ni mana guru. Jangan kita terpedaya lah. Doktor ni mana guru. Tak biasa lah. Jangan kita mana kata kita kena orang panggil kata kita kena syak terhadap ilmu yang dibawa datangkan oleh puak-puak PhD. Kena syak terhadap, kena ragu terhadap ilmu-ilmu yang dibawakan oleh doktor-doktor. Ya tak ada kena doktor kok ni kita nak bagi apa kemuliaan kelebihan hak Tuhan nak berinya. Asal tak kira lah guru, baba ke, ustaz ke, cikgu ke, doktor ke, asalkan bawa alasan mari daripada Alkitab wa Sunnah di atas faham ulama Rabbani yang daripada qurun salah sehingga sekarang lala ni, okey, tak ada masalah. Tak kira siapa-siapa pun. Hak nak mempertikaikan doktor, nak mempertikaikan PhD, sedangkan dia pagi petang dia bawa hadis maudhu' pada ummah ni, apakah lagu ni? Ya bukan dia lagu tu. Nampak tak tu? Siapa kita kena kira kata akal fikiran kita. Jangan dalam Islam kita ni, jangan buat diri kita seumpama orang Nasrani ni. Tak boleh. Nak jadi padri lagu tu. Awi kata gapo nak percaya ke dia. Ikut ya royak gapo walaupun hadis maudhu' pun kita kena percaya dia. Ini tak boleh. Lagu dalam Islam kita tak boleh lagu tu. Kewajipan di atas guru tadi kena proses dah ilmu pengetahuan nak bawa datang pada ini ummah. Nak bawa pergi molek. Nak tahu kata kita ambil dana ni. Dasar-dasar kita ni. Bukan ada wah hurai, wah kocek saja. Tak boleh lagu tu. Faham tak? Tak kira lah doktor ke, tok guru ke, baba ke, berapa. Asalkan bawa datang alasan, okey, kita boleh dengar belakang. Kita tak ada bagi kita. Di sisi ulama kita tak ada bagi. Hak ni boleh kita ambil ilmu daripada dia. Hak ni boleh kita ambil ilmu daripada dia. Hak nak bagi itulah. Yang dia bawa dasar kata kita tak boleh nak pecah belah, tak boleh nak pecah belah. Tapi pagi petang, dok bankan orang. Puak mengaji doktor ni tak boleh kita percaya ke dia. Kita kena mempertikaikan ilmu dia, kita kena percaya hak ni. Hak ada royak sendiri, hak kecek atau baik teori sendiri lagu ni. Benda khurafat pagi petang. Hadis maudhu' pagi petang dan sebagainya. Apa nama ni lagu tu? Kita kena kira dah akal fikiran kita ni, kita ngaji buku hak ulama kita tulis ni, kita kena tergerakkan akal fikiran kita. Jangan kita membekukan akal fikiran kita. Itu adalah perkara yang tak layak kita sebagai orang Muslim. Jadi aqidatul Asya' Ar-Rabbani ni macam mana? Aqidah pegangnya dia ni kita kena tahu juga walaupun kita orang Islam. Kerana berdasar pada araftu syai'a, araftu syarra la lisyarri walakin littawaqqih wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fi. Sebagaimana ulama ia kata kita mengetahuikan perkara yang salah bukan tujuan kita nak salah sama dengan mereka, tak. Tapi kita tahu, kita nak mengetahui kerana kita nak jagakan kita takut jadi salah. Siapa dia tak kenal kesalahan, tak kenal kebatilan daripada benda hak benar, daripada benda yang betul, nasibnya kita jatuh di dalamnya dengan tidak terkhabar. Apa pasal dia ada? Kita tak kenal kebatilan, jatuh dalam itu. Kita tak kenalnya kesesatan, jatuh dalam itu. Sebab tu kita ngaji supaya kata kita nak jagakan diri. Dia kata aqidah al-Asya' Ar-Rabbani ni gini. Yang ni pegangnya mereka satu ibarat daripada makanan yang daripada gandum. Kalau bahasa kita roti lah. Makna kata ibaratun an qita'i minal khubz. Makannya yang dia buat roti besar tadi itu, roti dia buat besar, roti orang Arab ni kita lagu mana dah. Nah, orang putih, orang gapo, dia banyak makan roti puak ni. Dia tak makan mana nasi sepengah orang Asia kita ni. Dia buat roti puak dia, salah satu. Maka dia ambil satu juzuk, satu keping daripada roti tadi itu. Itu panggil kata makan ni. Satu. Dan segelah daripada arak. Segelah daripada arak.
Segelas daripada apa? Daripada arak. Ada aqidatul Asy'ariyah Rabbani ni dua perkara. Yang pertama makan ni iaitu roti, yang kedua minum daripada arak. Maka kita pun orang biasa, salah gapo nak makan roti, makan arak, dia bukan orang Islam dan sebagainya. Nampak tak? Tak, dia bukan sekadar tu. Ia ada pegangnya dia. Makan ni, ia ada pegangnya dia. Ia lagu mana? Makan tak ada gapo lah. Kalau asal benda harus kita makan, kita halal kita makan. Tapi arak tak boleh minum lah. Ya haram adalah agama kita. Tetapi nak royak kata benda hak boleh makan. Arak ni haram adalah agama kita. Tapi dia bukannya kalau makan mati jadi racun. Arak ni seperti racun. Dia bukan mati selalu. Tak. Bukan lagu tu. Dia boleh minum lah. Dia boleh minum dalam agama hak tak beriman dengan kita ni. Nampak tak tu? Tapi dalam agama hak asli dia, agama Nasrani hak asal dia, tak boleh juga. Benda-benda yang mabuk menghilangkan akal tak boleh juga. Tapi lah dia ubah oleh bolis. Ubahkan agama-agama puak ni sampai jadi cicih hacul lebur. Nampak tu tak? Baik. Kita tak ada nak pergi situ. Jadi kita faham yang pertama, ada makan ni dinamakan roti dan ada minum ni dinamakan arak. Makan ni adalah makan ni muqaddasah. Makan ni yang bangsakan kepada ketuhanan. Soalan kata roti ni roti hak Nabi Isa buat dengan tangan. Arak ni hak Nabi Isa perah dengan tangan. Yang nisbah. Hazal buhtan. Benda yang dusta. Tapi tak ada arah manusia berdoyong-doyong juga. Beramah juga ikut akan cara mikir umpama ini. Ini nak ayat kata akidah al-batilah yang dikemukakan oleh padri-padri baba-baba mereka yang ada di dalam gereja-gereja tadi. Jadi dia kata, dan mereka itu pegang ni tepat ni tubik jadi akidah ni, pegang jadi pegangnya. Dan mereka itu pegang kata di sisi makan, tak kala dia makan akan itu roti tadi itu, roti itu akan berubah suai, makna kata berubahnya keadaan roti itu sehingga jadi diri seorang yang makan roti tadi, darah itu, daging dia itu jadi satu juzuk daripada daging Nabi Isa AS. Allah, ini pegangnya dia. Seolah kata apabila dia makan roti tadi masuk dalam tubuh dia, roti itu akan tukar keadaan jadi daging bagi diri dia, maka daging itu adalah satu juzuk daripada Isa AS. Seolah kata dia bawa pegangnya kata siapa dia makan roti ni, walaupun perasaan itu roti, tapi hakikat sebenarnya iaitu itu adalah nak tukarkan jadi daging bagi Nabi Isa AS. Seolah kata nak menghululkan, nak memasukkan Isa AS di dalam diri seseorang itu. Itu pegangnya dia. Itu pegangnya dia. Dan juga dia apabila minumkan arak daripada makan ni Asy'ariyah Ar-Rabbani ni, dia akan pegang kata akan mentukarkan arak tadi itu akan jadi darah. Maka darah itu adalah darah Nabi Isa alaihi assalam. Sekalipun perasaan itu kita makan kan, minumkan perasaan itu berasanya arak, berasanya roti, tapi we pegang dalam hati kata roti ni adalah daging bagi Nabi Isa, arak itu darah bagi Nabi Isa alaihi salam. Hadza buhtanun azim. Ini adalah dusta yang nyata-nyata. Dan makan ni tidak ada waktu yang tertentu. Sama ada nak makan waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam, tak. Tapi dia tak berlaku sama sekali makan ni malaikat di kawasan, di dalam kawasan gereja itu sahaja. Tak ada lah makan ni di rumah, tak ada. Yang namanya makan di gereja. Kita boleh tengok dengan mata kepala dalam apa nama video dalam tu dalam ni. Boleh kita tengok. Saya sendiri pun pernah pergi masa kita duduk di luar-luar negara hari tu dalam gereja-gereja mereka. Tak kalau kita ada pengajian daripada guru-guru kita, dia bawa kita tengok kata hidup pe mereka itu macam mana. Tak ada apa. Masuk kita tengok keadaan dia hidup pe lagu mana. Seumpama kita pergi tengok di dalam ketik-ketik di negara kita di sini lah, tak ada apa. Kita pergi tengok.
Nampak tu tak? Seolah kata benda-benda lagu ni kita boleh tengok dengan mata kepala, dan dalam video-video pun boleh kita tengok dengan jelas, itu pun boleh kita tengok, tak ada masalah. Ini adalah aqidatu al-asya'. Aqidatu al-asya' ar-rabbani. Ini dia. Ni orang boleh pegang lagu ni. Inilah nak ayat kata pegangnya yang batil daripada mereka. Sehingga mereka etika atas mereka itu satu juzuk daripada Nabi Isa AS. Sebab darah daripada Nabi Isa, daging daripada Nabi Isa. Tak kala bila? Apabila boleh minumnya minuman tadi, makanan tadi. Daripada mana? Daripada tangi padri-padri, baba-baba mereka yang suap makan. Ni adalah benda-benda yang tak sepakat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan dengan akal. Bagaimana nak jadi? Kenapa ada tu? Bagaimana kita nak jadi? Walaupun lagu mana pun akal kita ni tak boleh nak makan. Akal kita tak boleh nak terima, tapi ada juga manusia yang terima. Tu nak ayat kata tiap-tiap perkara yang luruh ni, ni ada orang kutip pasal dia. Itu satu. Yang kedua, aqidatut tatslits. Aqidah at-tatslits. Aqidatul taslis ni aqidatul batil lah. Dalam agama mereka yang pergi lagu ni. Gapo aqidatul taslis? Ingat molek, wahai adik-adik pelajar. Iaitu anak-anak murid semua tu hak duk mengaji di sanawi tu, ni aqidatul taslis ni gapo? Yang pertama al-ab, ayah. Yang kedua al-ibn, anak. Yang ketiga Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Roh yang dibersihkan. Tiga perkara ni orang panggil aqidatut taslis. Semua ini ni kelik kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Allah. Seolah kata Tuhan kita ni bersusun daripada tiga perkara. Yang pertama anak, yang kedua ayah, yang ketiga Ruhul Qudus. Tiga perkara. Hak ning lah, akidah ning lah yang bilang kata kufur di dalam agama kita. Laqad kafara, qala subhanahu wa ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Makna kata Tuhan kita ni Tuhan yang satu. Satu pada zat Allah Ta'ala, satu pada sifat Allah Ta'ala, satu pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak kita satu. Walaupun satu, Tuhan bersifat dengan sifat tu, Tuhan bernama dengan nama tu, Tuhan ada perbuatan dan sebagainya, maka dibilangkan satu. Tapi hak ni daripada madah yang berlain ni. Daripada anak, daripada pak, daripada huruful qudus. Tiga perkara ni beripung jadi Tuhan satu. Ya Allah. Dia kata Tuhan kita ni satu juga. Di sini perbincangan panjang di antara ulama Islam kita dengan mereka. Sebab orang Islam i'tikad kata Allah Ta'ala ada perbuatan, ada sifat, ada nama. Dia kata tiga juga tu dia kata. Hak kita tiga ni bukan hak yang madah lain-lain. Hak dia ni madah lain-lain. Anak bukannya ab. Anak ni bukan pak dengan anak ni bukan Ruhul Qudus. Hak dia lagu tu. Nampak tu dah? Hak dia lagu tu hak kita dak nama kena kepada diri tu dah. Sifat kena pada diri tu dah. Nampak dah tu? Perbuatan kena pada diri tu dah. Walaupun iktibar cara pengaji hurai okey lah, tak ada masalah kita boleh hurai. Tapi kelik pada hakikat yang satu. Tetapi hak ni madah lain-lain. Sebab tu dalam agama kita kata ayat dengan ayat tadi, sesungguhnya kufurlah mereka yang pegang kata Tuhan itu ada tiga perkara. Ada pak, ada anak dan ada Ruhul Qudus. Ni aqidatut tatslis. Banyak mana manusia hak sebagai manusia terlebat dengan pegangnya umpama ni. Lebat dengan pegangnya agama umpama ni. Seterusnya wa aqidatut takhti'ah al-mawruthah. Ni satu lagi. Pegangnya kesalahan yang dapat mewarisi mari. Lagu mana hak ni pula? Iaitu katanya ulama kita yang mensyarahkan di sini, iaitu hak ni sebagai asas bagi agama mereka. Dasar agama mereka jalan sini sungguh. Apa?
Kerana bahwasanya ia pergi kata gini. Ia pergi kata Nabi Isa alaihissalam mari tadi itu untuk nak menyucikan manusia daripada dosa-dosa. Menyucikan manusia daripada kesilapan-kesilapan. Dia pergi mari kata Nabi Isa mari ni. Mari Nabi Isa tu. Dan Nabi Isa pun mengerbankan diri dia dengan salbi wal fida' tadi itu. Mempergerbankan dan dia dikena salibkan. Nabi Isa AS kenanya Nabi Isa buat lagu tu orang buat dengan kerana nak mengampunkan dosa kita. Darah Nabi Isa sebab nak ampunkan kita. Nabi Isa kena salib maka sebab nak mengampunkan kita. Semua ni orang panggil kata akidah al-mauruthah. Mana kata semenjak daripada dulu ke tok nenek moyang dulu lagi dah pegang lagu ni. Maka itu adalah akidah yang mereka itu tanim mari. Sebab itulah mereka tak ada duk kira mana dalam masalah akhlakiyah. Siapakah boleh buat gapo apa yang binatang tak khaya nak buat boleh buat mereka ini. Kerana gapo? Kerana ya ada orang duk, kerana ya pahal kata kalau kita buat setara mana pun Nabi Isa mari apa dosa kita dah. Ya tak supong. Ya tak betul lagu tu. Nabi Isa alaihissalam apanya ia mari kepada ini dunia kerana nak mengajakkan manusia kepada agama Allah. Supaya manusia itu beramal dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mana kedatangan Nabi Isa, mana tak datang mari Isa, maka apalah dosa. Bukanlah tu. Nabi mana-mana pun tak ada faham lah ni. Rasul mana-mana pun tak ada faham lagu ni. Semua tu ada bubuh belaka terhadap Nabi Isa AS. Gitu lagi ni. Maka akidah kita, akidatul muslimin, Nabi Isa sekarang ada di langit. Dia hidup sekarang. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Makna kata Allah Ta'ala rayak kata Nabi Isa tak dikena bunuh pun, tak dikena salib pun. Bahkan Nabi Isa tu diangkat naik kepada langit. Ada sekarang lagi turun mari pada akhir zaman dan sebagainya. Membunuhkan oleh Nabi Isa AS akan Masih Ad-Dajjal dan sebagainya. Dan dia akan mematahkan segala-gala salib-salib yang ada atas muka bumi. Itu akidatul muslimin. Tak ada mati lagi. Dan Nabi Muhammad SAW yang tak pernah bercakap bahawa pun ia berjumpa dengan Nabi Isa AS pada malam Al-Mi'raj dan sebagainya. Ini cara-cara dia. Maka pegangnya lagu ni seolah kata tak makan dengan akal. Kita ni kena tanggunglah diri kita. Orang royak cara kita lah kena pergi buat. Bukan mana kata dia royak cara dia kena buat. Bukan lagu tu. Cuba kita kira dengan akal kita. Jadi molek. Sebab itulah mereka jadi susah nak hidup dalam keadaan umpama ni. Kena buat hak tu, kena buat hak ni, kena buat hak tu, buat hak ni. Maka Al-Maniyah kata, kita tak boleh nak duduk lagu ni. Bukan dia nak duduk lagu ni. Ajaran apa lagu ni? Seolah kata membecikan kepada ajaran umpama ni dan mikir satu teori mai kata kita tak boleh nak duduk lagu ni. Kalau kita duduk lagu ni dah saya jadi kita ni bukan manusia. Tak ada sifat kemanusiaan. Sebab tu ya timbul nak lawannya cara mikir ni. Sedangkan orang Islam kita hendak memakai dengan cara mikir ni dia kebanyakan orang tak ada beragama pada asal. Seolah kata orang Islam yang keluar tubik daripada perut ibu orang Islam ni dengan tak tahu Islam gapo. Adakah? Ya ada. Kalau kita pernah duduk di negeri Arab, negeri hak luar nunu, kita tahu kata terkadang orang umur 60 tak tahu kata nak mani junuk lagu mana. Orang Melayu kita tak terkhayal benar-benar lagu tu. Kerana mereka tidak ada supaya kita mengaji mingguan tak ada. Mengaji mingguan ni tak ada. Seolah pergi hari Sabtu ke hari Ahad ke hari Jumaat, dia mengadapkan guru, mengadapkan alim ulama kita pergi duduk bawah bawa kitab pergi pakai ngaji. Tak ada lagu tu, rupa lagu tu. Awam dia tu. Hak talabatul ilm, hak pelajar tu adalah satu kumpulan tu. Awal dia tu jarang kita nak boleh tengok. Jarang. Mereka ini boleh sakafah, boleh cara mikir agama ni sekadar hari Jumaat tu. Masa kita duduk luar negara hari tu mana Jumaat tu ya khutbah sejih. Mengajar dalam tu semua benda hak berlaku
tubik daripada auqaf maudhu' ni. Tajuk ni kena baca hak tu, di atas dasar tu mu carilah maklumat ilmu lagu mana kecek dalam masa sekarang ni mengajarkan kepada umat manusia di atas maudhu' yang satu, tajuk yang satu. Lepas tu isi kandungnya berlainnya tu serah kepada khatib dah lah. Sebab tu mereka ini berkhutbah sebagai khutbah sungguh mengajar pada umat manusia akan perkara-perkara tadi, bagaimana dia nak duduk. Boleh sekadar, boleh situ. Nampak tu, boleh situ. Seolah kata khutbah mereka siapa maksud sungguh. Bukan dia baca rukun, baca syarat saja, tak tahu gapo, tidur kata orang ada dengar khutbah. Terkadang tok khatib pun mengatuk juga. Bukan dia lah tu. Tak siapa maksud. Nampak tu tak? Tak ada panggil kata roh di dalam berkhutbah. Baca khutbah, tak ada berkhutbah. Satu hari tu saya dengar daripada asatizah kita di negeri kita ni lah. Dia kata dia beli surat daripada Malaysia, daripada gapo. Ya pandai baca bahasa Rumi. Sampai di akhir tempat berdoa, pada akhir khutbah yang kedua tadi tu, yang berdoa ke raja raja Melayu tu, raja Malaysia tu raja. Seolah tak kena mengena dengan wakil kata. Hak orang tulis tadi itu kepada negeri tu, negeri ni raja tu, kenalah pada tempat dia. Tapi kita bawa kitab mereka mari ni nak baca betul dengan wakil hadap berlaku ni, kita tak ada situ. Pandai baca nak buat kena. Pak kita pun tak ada tahu gapo, raja tu tak tahu gapo juga. Sebab tu tak tubik jadi kesal. Nah, tak jadi gerak umat Islam kita di atas daerah, di atas arah yang dikandak di dalam agama kita dengan cara 100%. Itulah nak ayat kita kepada kita kata mereka ni boleh mikir lagu ni kerana seolah kata mereka tengok kata agama ni jadi susah bagi mereka. Agama ni jadi payah bagi mereka. Sedangkan agama Islam bukan lagu tu. Maka orang yang terlibat dengan cara mikir ni, orang Islam pasal mana? Islam pasal kita ayat tadi. Islam yang pasal bakar saja, bukan Islam yang kena Islam. Nampak tu tak? Islam yang pasal bakar, Islam yang tak kena Islam dengan cara sebenar. Sebab tu lah terlebat cara mikir setengah-setengah daripada orang Islam kita dengan ining. Ini faham ni. Itulah sedikit daripada bahagian mula-mula. Kita nak royak dengan cara detail di sini biiznillah taala. Insya-Allah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang kita masuk iaitu bahagian kedua, at-tughyan al-hukmi. Mana hukuman dia keluar tu baik daripada gereja tadi itu, dia itu melampau dan menzalim terhadap umat manusia tu macam mana, sebab gapokah mereka itu jadi benci terhadap agama mereka sendiri dan pandang kata agama mereka itu adalah kesusahan dalam hidup. Kok mana pula kita ikutilah bersama pada malam ini. Sekadar inilah dulu biiznillah supaya kita boleh ikuti bersama di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasalah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan cara mikir kita, boleh terima benda yang benar dan boleh kita itu menyelamatkan diri kita dengan sebab kita mengaji menututi ilmu daripada cara mikir yang tak betul itu. Dan janganlah kita terlupa sama-sama kita ta'awunu 'alal birri wat taqwa, iaitu marilah kita sama-sama bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita itu dapat berjaya sama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.